Okay. So kita dah start record. Maka kita akan bincangkan latihan 1.2C soalan nombor 1. So ini R yang dia bagi, J yang dia bagi. Kemudian J kuasa 2 ini kita cari daripada J yang dia bagi ni. Dan kita nak tengok adakah dia berubah secara songsang. So berubah secara songsang kita akan tulis sebagai R berubah secara songsang dengan 1 per J kuasa 2. Jadi bila kita nak cari dia adakah dia berubah secara songsang, so kita akan tukarkan ini dalam bentuk ni. Kemudian kita akan cari K. Adakah kita akan dapat constant? Adakah kita akan dapat satu pemalar yang sama sahaja untuk semua sekali? So kita akan semaklah. Jadi nak dapat K ini kita akan ambil J kuasa 2 ni darab dengan R. Okay, R J kuasa 2. So daripada table yang kita ada, daripada jadual yang ada J kuasa 2, sini R. So kita nak cari R J kuasa 2. So kita akan darablah 1. Ini darab dengan 1.44. So dapat yang ni. 4 darab dengan 0.36. 9 darab dengan 0.16. 16 darab dengan 0.09. So kita dapat semuanya adalah 1.44 yang mana dia adalah satu nombor pemalar sama sahaja daripada awal hingga akhir. Maka kita boleh katakan di sini bahawa R itu adalah berubah berkadar songsang dengan J kuasa 2. Okey, R berubah secara songsang dengan J kuasa 2. Jadi ini untuk A. So seterusnya kalau kita nak tukarkan dia dalam bentuk persamaan, bila kita dah dapat K itu 1.44, maka kita tukar dia dalam persamaan ubahan iaitu R sama dengan 1.44 per dengan J kuasa 2. So ini persamaan baru yang kita dapatlah daripada pemalar yang kita cari. Okay. So seterusnya soalan minta, soalan minta yang seterusnya untuk B. Soalan minta hitung jejari dawai dalam mm jika rintangannya adalah 25 ohm. Okey, 25 ohm. So kita nak carilah kita nak cari sekiranya R itu 25. Sekiranya R itu adalah 25. Jadi ini persamaan yang kita dapat tadi. R kita diberi adalah 25. Maka kita akan gantikan dalam persamaan R itu 25 sama dengan 1.44 per dengan J kuasa 2. Okey, ini adalah persamaan yang kita dapatkan. So 25 yang kita yang diberi. So kita akan cari J kuasa 2. So J kuasa 2 ini kita bawa ke sini dan 25 bawa ke sini akan jadi 1.44 per dengan 25. Okey, seterusnya kita dapatlah nilai J kuasa 2 itu adalah 0.0576. Maka nak cari J. Macam mana nak cari J? Yang ini kuasa 2. Bila kita nak hilangkan kuasa 2 ini, kita akan punca kuasa 2 kan 0.0576. So, punca kuasa 2 0.0576. So bila kita dah punca kuasa 2 kan, so kita akan dapat nilainya adalah 0.24. So maka J kita adalah 0.24. Okay, Trisha, clear? Perlu saya ulang semula? Yes, teacher. Okay, okay. Tak perlu tak perlu ulang Okay, so seterusnya soalan 2. Okay, soalan 2. Kita tengok soalan 2. Bilangan kubus B yang dihasilkan daripada sejumlah kuantiti logam yang tetap berubah secara songsang dengan punca. Okey. So, seterusnya punca kuasa 2 panjang bandul. Okey. Dalam suatu tempoh yang tetap diberi bahawa bilangan nilai P apabila B sama dengan 250. So kita nak carilah yang dia bagi di sini adalah bilangan kubus. Okey, bilangan kubus yang dia label sebagai B. Okey, bilangan kubus dia label sebagai B. So, kita keluarkan maklumat bilangan kubus sebagai B dan panjang sisi itu dia bagi sebagai P. Jadi,
bilangan kubus itu B. Okay. Bilangan kubus itu B, P itu panjang sisi. Jadi yang dia bagi, apa lagi maklumat yang dia bagi di sini, okay, dia tulis di sini. Bilangan kubus B yang dihasilkan dari sejumlah kuasa mana dia dah? Bilangan kubus B yang dihasilkan daripada sejumlah kuantiti logam yang tetap berubah secara songsang dengan kuasa 3 sisinya. Kuasa 3 sisinya. Jadi B itu berubah secara songsang dengan kuasa 3 sisinya. So B berubah secara 1/P kuasa 3. Okey. So ini adalah hubungan langsung yang kita dah buat. Kemudian hubungan songsang yang kita dah buat. Seterusnya kita tukarkan kepada persamaan yang mana B sama dengan K per dengan P kuasa 3. So kita boleh cari K. Macam mana kita nak cari K yang diberi? Okay, maklumat yang diberi. B itu adalah, B itu adalah 16, P itu adalah 1/5 daripada soalan yang dia bagi ni. Dia bagi panjang bandul itu adalah 36. Dan bilangan ayunan itu adalah 9. Apa yang saya ciptakan ni? Sorry. Kepet dah. Ni ha. Okey. B ini dia bagi, B ini 16, P itu adalah 1/5. Okey. Jadi, seterusnya kita masukkan dalam persamaan yang kita cari tadi. So, B sama dengan K per dengan P kuasa 3. B kita ada 16, P kita ada 1/5, kuasakan dengan 3, maka kita boleh cari K. So, nak cari K di sini, 1/5 kuasa 3 bawa ke sini jadi darab. Jadi 16 darab dengan 1/5 kuasa 3. Maka K kita dapat 54. Okay, bila kita dapat K 54, kita tulis semula dalam persamaan. B sama dengan 54 per dengan P kuasa 3. Itu baru cari persamaan. Yang sekarang ini soalan minta bila B itu 250. Okay tak? Dia kata apabila B sama dengan 250. Jadi persamaan yang kita ada tadi, ni, kita akan gantikan B ini dengan 250. So substitute lah, kita akan ganti masuk 250 di sini sama dengan 54 per dengan P kuasa 3. Jadi untuk cari P kuasa 3, kita bawa P kuasa 3 ke sini, 250 bawa turun ke bawah. So 54 per dengan 250. Maka untuk cari P kuasa 3, itu adalah kita bahagilah guna kalkulator, itu kita dapat 0.216. Maka nak cari nilai P itu, kita ada P kuasa 3. So kita nak cari P, kita akan buat punca kuasa 3 0.216. So punca kuasa 216. Jadi daripada kalkulator, tekan kalkulator je lah. Susah-susah buat apa kan. Kita dah ada kalkulator. So masukkan nilai punca kuasa 3, 0.216, maka dapat 0.6. Okey, so soalan 2, Dakshina tanya tadi. Okey ke Dakshina? Okey, cikgu faham. Okey, bagus. So kita teruskan dengan soalan nombor 3. So bilangan ayunan A bagi satu bandul ringkas berubah secara songsang. Awak tahu tak bandul tu apa? Cerita bandul ni apa? Ada yang tahu? Awak belajar sains ni. Benda ni dalam sains lah. Bola besi, cikgu. Dia macam tu lah. Okay. So, benda-benda ni adalah digunakan selalunya lah ubahan songsang, ubahan langsung, ubahan gabungan yang awak akan belajar nanti. Akan digunakan kebanyakan dalam sains lah. Jadi kita akan tengok seterusnya. Bila bilangan ayunan A bagi satu bandul ringkas berubah secara songsang dengan punca
kuasa 2 panjang bandul B dalam suatu tempoh yang tetap. Okey, so dalam satu tempoh yang tetap, kemudian diberi bahawa bilangan ayunan ialah 9 apabila panjang bandul adalah 36. Hitung panjang bandul ringkas jika bilangan ayunan ialah 15. So, dia bagi tahu di sini A itu bilangan ayunan ini berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 panjang bandul P. So cara kita tulis A kita keluarkanlah A itu adalah bilangan ayunan, P itu adalah panjang bandul. Jadi diberi di dalam soalan bahawa A itu berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 P. Jadi cara tulis beginilah. A berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 P. A nak cari, kita tukar kepada persamaan yang mana persamaan itu adalah A sama dengan K per dengan punca kuasa 2P. Jadi kita diberi, soalan juga ada beri, A itu 9, P itu 36. A 9, dia kata kat sini, bilangan ayunan 9, panjang bandul 36. Maka kita ganti nilai dalam ni, 9 sebagai A, P itu 36, punca kuasa 36 itu adalah 6. Maka bila kita nak cari K itu, kita darabkan 6 ini bawa ke atas. So 9 darab dengan 6 dapat 54. Maka persamaan baru kita adalah A sama dengan 54 per dengan punca kuasa 2P. So seterusnya soalan bagi di sini. Bilangan ayunan 15. So dia nak cari panjang bandul. So panjang bandul itu adalah P. Bilangan ayunan itu adalah A. So A dia kata 15. P nak carilah. So bila kita nak cari, so kita gantikan A itu 15. Punca kuasa 2P kita tak tahu lagi, kita nak cari. Kemudian kita cari dulu punca kuasa 2P bawa ke kiri, 15 bawa ke bawah. So ini akan jadi 54 per 15. Maka punca kuasa 2P sama dengan 3.6. So 3.6 P itu adalah ini punca kuasa 2. Bila kita nak cari P sahaja, kita akan kuasa 2 kan dia. So maka dapat P lah. So 3.6 kuasa 2 kita akan dapat 12.96. Maka P itu adalah 12.96. Okay. So jelas Dalilah untuk soalan nombor 3. Jelas cikgu, faham. Okay. So kita proceed kepada soalan. Kita proceed kepada tajuk barulah. Okay, tajuk baru 1.3. So awak boleh buka muka surat 26. Okay, soalan muka surat 26, buku teks awak. So kita rujuk kepada buku teks ini. So ini adalah berkaitan dengan hubungan bergabung. So hubungan bergabung ini awak boleh tengok di akaun satu lagi. Saya akan present. Sama je dalam buku teks awak sebenarnya. Okay, tak ada beza pun. Saya klik daripada buku teks juga. So berkaitan dengan hubungan ubahan bergabung. So saya akan present tajuk ini. So boleh beri perhatian. So 1.3 tentang ubahan bergabung. Yang awak dah belajar tentang ubahan ini selama ini. Ubahan yang awak dah belajar adalah ubahan boleh nampak yang saya present? Boleh cikgu. Boleh cikgu. So, ubahan bergabung ini adalah yang kita belajar sebelum ini, iaitu ubahan langsung dan ubahan songsang. Kita gabungkan jadi satu. Okey, kita gabungkan dia jadi satu. Apa yang dikatakan gabungan itu,
Awak boleh tengok di muka surat seterusnya, muka surat 27 itu. Okey. Okey. So, kita dah tukar. Okey, hasil daripada mobilisasi minda 8. Okey, kita dah kita gabungkan kedua-duanya. Okey, yang mana kita gabungkan ubahan langsung itu dengan ubahan songsang itu Y berubah secara langsung dengan X per dengan Z. Okey, Y berubah secara langsung dengan X per dengan Z. Secara umumnya bagi suatu ubahan bergabung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan secara songsang dengan Z kuasa N boleh ditulis sebagai Y berubah secara berkadar secara X kuasa M per dengan Z kuasa N. Okey? So maksudnya di sini kita guna sahaja seperti yang kita buat awalnya. Kalau dulu awal-awal kita buat ubahan langsung, Y berubah secara berkadar langsung dengan X kuasa M. So kita tulis Y berkadar langsung dengan X kuasa M. Kalau songsang kita akan tulis Y berubah secara songsang iaitu 1 per Z kuasa M. Tapi bila kita dah gabungkan, kita akan tuliskan Y berkadar dengan X M per dengan ZN. Okay. So itu adalah cara nak tulis. Maka bila kita nak tukar kepada persamaan, so yang inilah persamaan. So Y sama dengan K. Kita tukar ubahan ini kepada persamaan K pemalar yang kita kena cari X kuasa M per dengan Z kuasa N. Ini macam mana kita nak tulis ubahan bergabung. Okay. So kita akan proceed. Kita akan tengok kepada contoh. Kita tengok contoh 22. Okay, awak tengok contoh 22 pada buku teks awak itu. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Jika Y sama dengan 8, apabila X sama dengan 4, Z sama dengan 36. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. So maksudnya di sini kita nak susun semula. Okay, bila kita nak susun semula, okay, apa yang dia beritahu kat sini? Kita tengok ayat pertama yang diberitahu, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So, Y berkadar langsung X kuasa 2. Okay, selesai soalan penyataan yang pertama. Dan penyataan kedua, dia kata, dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. So, songsang dia akan jadi per punca kuasa 2Z. So, ini cara kita tulis dia punya persamaan. Dia punya ubahan. Kemudian nak tukar kepada persamaan, macam kita buat selalunya, kita akan tukarkan kepada sama dengan dan kita gantikan dalam K. Okay, so K, Y sama dengan K X kuasa 2 per dengan punca kuasa 2Z. So, bila kita boleh cari K lah, Y ni kita dah ganti nilai 8. Kemudian X ini kita dah ganti 4, Z ini kita dah ganti 36. Okey, jadi kita nak carilah seterusnya 8 sama dengan K. So K ni kita carilah, kita tekan kalkulator punca kuasa 36, bawa ke sini, jadi darab, kemudian 4 kuasa 2 ni 16 per dengan 16, so maka K akhir sekali kita dapat K itu 3. Maka bila kita nak tulis semula persamaan, kita akan ambil persamaan yang ini, yang awal ni. So, Y sama dengan K yang kita cari, 3, X kuasa 2 per dengan punca kuasa 2Z. So, boleh faham contoh 22. Siapa yang tak faham, yang perlu saya ulang semula, boleh angkat tangan. Tak ada Okey, so saya nak proceed lah. Saya nak proceed soalan seterusnya. Contoh seterusnya, contoh 23. Tengok contoh 23. Jadual di bawah menunjukkan hubungan P, Q dan R diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara songsang dengan R. Hitung nilai X dan nilai Y. So, saya tukarlah, kita tengok dalam jadual yang dibagi PQR. Okey. PQR yang dibagi 4, 2 dengan 0.6.
So kita nak cari X dan Y. Tengok yang diberi di sini. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Macam mana kita nak tulis? Agak-agak P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. So akan jadi P berubah secara langsung Q kuasa 3. Okey. Seterusnya secara songsang dengan R. So per dengan R. So kita tengok di muka surat seterusnya dia punya persamaan. So P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 per dengan R. Maka kita tukar kepada persamaan, kita dapat P sama dengan K Q kuasa 3 per dengan R. So yang dia bagi 4, 2 dan 0.6 itu kita akan ganti masukkan dalam persamaan ini. P itu 4, Q itu 2 dan R itu 0.6. Maka dapatlah nilai K. Dapat K itu 3/10. Maka kita nak cari P. Okay, P sama dengan 3Q kuasa 3. Okay, yang ini dia punya persamaan lah, persamaan asal ni. P sama dengan KQ kuasa 3 per R. K kita dah dapat 3/10, maka kita tulis 3/10 di sini. So, P sama dengan 3Q kuasa 3 per dengan 10 R. Okay, so seterusnya dalam soalan dia minta cari X. Yang mana dia bagi P, dia bagi Q. Maka kita ganti nilai kan P dan Q di sini. P dan Q, P 3.6, Q itu 6. So daripada persamaan yang kita dah cari tadi, kita ganti nilai P itu di sini 3.6. Q itu kita ganti di sini 6. Maka kita boleh carilah 10X itu apa. So yang ini persamaan ni 10, kalau saya bawa X je main sini, 3.6 turun bawah. Sesamalah juga. So X sama dengan 36 kuasa 3 per dengan 10 darab 3/6. Maka tekan kalkulator. Syok tekan kalkulator. So kita dapatlah 18. X itu 18. Okay. So itu untuk cari X. Seterusnya soalan ada juga minta Y. Bila soalan minta Y, kita akan cari 0.081 ini gantikan dalam P dan R 2.7. So P 0.081, R itu 2.7, maka kita gerak ganti nak cari Y. So Y ini ganti di sini, P ini ganti 0.081 dan R itu kita ganti dengan 2.7. Maka bila kita cari, okay, yang ini saya tunjuk di sinilah. Okay, saya tunjuk di kertas. So boleh tengok di mana dia? Okay, boleh tengok di sini. Allahu Akbar. So daripada tadi awak boleh tengok buku teks awak pun tak apa, tak ada masalah. Okay, dari tadi kita dah ganti nilai tadi. Okay, 0.081 sama dengan 3Y kuasa 3 per dengan 10, 2.7. Okay. So, yang ini, bila kita nak cari Y kuasa 3, saya bawa ni, semua bawa mai ke sini. So, 0.081 darab 10, 2.7 sama dengan 3Y kuasa 3. Okay. Seterusnya, yang ini, kalau saya suka carilah terus dalam buku teks dia biarkan dahulu terpulang kepada yang mana keselesaan awak, yang mana awak rasa awak tak buat careless. Saya ni bila nombor panjang-panjang ni sukalah nak careless. Jadi saya cari siap-siap. So dapat 2.187 sama dengan 3Y kuasa 3. So nak cari Y kuasa 3, 3 ni bawa ke sini jadi bahagi. Y kuasa 3 saya letak belah ni nano. So 2.187 per dengan 3. So bahagilah 2.187 bahagi 3. So dapatlah Y kuasa 3 itu 0.729. Yang saya tak buat magic lah, saya tekan kalkulator ni kalkulator saya. Okay, so seterusnya nak cari Y kuasa 3. Y punca kuasa 3 0.729. Punca kuasa nah. So punca kuasa 3. Okay, so dapat 0.9. Maka dapatlah jawapan 0.9. Kalau buku teks itu dia bagi direct terus. So
Yang ini cara macam mana nak buat step by step. Okay. So boleh faham soal contoh 23 ini? Boleh faham contoh 23 ni? Boleh cikgu. Okay. Ya, Balkis. Ya, kenapa Balkis? Boleh cikgu. Cikgu, saya nak tanya yang kan tadi K kita dapat 3/10 kan cikgu? Boleh tak kalau kita tukar dalam bentuk perpuluhan ke memang kena pecahan cikgu? Tak ada masalah. Kalau nak tukar dalam perpuluhan pun tak ada masalah macam tadi kan. Okey, terima kasih soalan tu. So, dia bagi tadi, sekejap ya. Kita tengok. Saya tengok ni chat. So, yang akhir kita dapat tadi P sama dengan 3Q kuasa 3 per dengan 10R. So, kita tukar ni. Nak tukar ni kepada puluhan, tak ada masalah. So kita akan tulis P sama dengan 0.3 Q kuasa 3 per R pun boleh. Okay, baik cikgu, faham. Okay. So ada lagi soalan? Ada soalan lain lagi? Tak ada cikgu. Okay, Alhamdulillah. So saya harap semua faham. So bila semua dah faham ni, macam biasalah cikgu syarah kalau dah terang, kita buat latihan lah. Okay. So latihan hari ni banyak sikit lah. Awak cuti lama kan? Okay ke? So, awak dah banyak latihan? Hari ni baru kelas kedua kan? Kok lah kelas pertama tadi cikgu bagi latihan banyak. Okay ke? Oh tak ada respon ni maksudnya okey lah tu. So maka saya nak bagi latihan 1.3A dan 1.3B. So adakah itu membebankan awak? Soalan 1.3A, saya tunjuk okay. Soalan 1.3A itu ada 4 soalan dan 1.3B itu ada 2 soalan. Ni ada gambar otak-otak ni, nak kena fikir sikit lah. Soalan hot lah tu. Okay. So, total 6 soalan. So, macam biasa, soalan tak perlu salin. Yang salin adalah salin benda-benda penting sahaja. Okay, maklumat-maklumat penting macam saya tulis tadi lah, macam saya buat latihan, saya tunjuk tadi, keluarkan A itu apa, P itu apa, cukuplah sekadar itu. Dan jalan kira dan jawapan. Okay, ada masalah? Tak ada cikgu. Tak ada So ada lagi 15 minit, so awak boleh gunakan masa 15 minit ni untuk menjawab. Sekiranya awak ada apa-apa soalan, awak boleh buat dalam buku apa? Sebelum ni awak buat dalam buku mana? Latihan. Buku latihan kan? Sambung dalam buat buku latihan tersebut. Buku kita buat macam ni lah. Saya kata untuk matematik kita buat 3 buku macam biasalah. 3 buku matematik. So A, B, C 1, 2, 3. So buku 1 untuk latihan tajuk 1. Okay, buku 2 untuk chapter 2. Macam dah. So kita masih di chapter 1, so sambung dalam buku 1 lah. Okay. Okay. So ada lagi soalan? Kalau tak ada apa soalan, awak boleh left meeting dan teruskan membuat latihan. Kita akan bincangkan di kelas yang akan datang pada hari Jumaat nanti. Okay. Terima kasih kerana hadir. Siapa yang belum isi kehadiran, sila isi kehadiran. Saya share semula. Link kehadiran. So siapa yang belum isi kehadiran, sila isi kehadiran. Yang mana dah isi, awak boleh live dan buat kerja. Yang mana rasa nak duduk di sini dulu sampai pukul 10.30, silakan. Saya berada di sini sampai 10.30. Saya tetap di sini kok awak nak tanya apa-apa. So terima kasih. Okay, bye-bye.
Okey, sama-sama. Welcome. Sama-sama. Okey, sama-sama. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.